Khabar YouTube, saya baru dapat coil tadi. Saya order daripada Negeri Sembilan sebenarnya. Ini semua coil made in Indon rasanya, Indonesia. Yalah, Indonesia. Saya tak tahu lah berapa lama coil ni boleh tahan. Ni yang baru, ni yang lama. Yang lama ni ada terbakar sikit. Terbakar. Mana ni? Ni ada terbakar sikit ni. Jadi kalau dah terbakar tu mungkin output dia tak apa kuat lah. Tapi voltage ada, takut current dah tak ada, kurang. Jadi saya nak pasang kejap lagi. Tak ada apa dah, saya dah check dengan meter ni. Kita bandingkan lah value dia. Dan kita tengok value dia lebih kurang sama. Yang ni value dia rendah sikit lagi lah. Jadi bila generator kalau value rendah, dia lagi baik daripada generator yang value tinggi, resistance. Pasal kalau generator resistance dia tinggi, jadi dia generating dia tak apa-apa cantik. Dia ada kata orang back EMF. Kalau yang serendah yang boleh lah. Kalau coil tadi selalunya 1 ohm segitu. Jadi saya tengok okey. Dan saya nak pasang. Problemnya tangki minyak tu tak pasang lagi. Saya tak boleh nak start motosikal ni. Minyak enjin pun tak ada lagi. Saya nak kena beli. Magnet side saya dah tukar coil. Nanti ni dia akan yang connector ni, yang 2 connector ni, yang 4 pin. Jadi saya nak protect kan lah. Dan ni ada splash guard. Baru cuci lah. Saya cuci kan. Cuma saya nak check radiator pula lah. Radiator ni kemek-kemek kan. Tak ada bocor. Cuma hose-hose dia ni saya nak check. Di depan ni sebab saya baru pasang balik. Tadi saya cuci bahagian enjin dengan body sikit. Hati-hati lah pasal banyak yang terbuka kan. Ni saya nak bagi dia panas lah. Enjin ni panas. Bagi keringkan apa-apa air yang takut boleh jadi masalah. Ni punya enjin ni macam dia sengguk sikit. Biarkan dia idle. Saya bagi running biar dia panas enjin ni, biar dia keringkan badan dia sendiri kan. Sepatutnya tak ada apa-apa lah, tapi mana tahu kan pasal motor tengah togel. Jadi bila kita terkena percikan air dekat tempat-tempat yang tak sepatutnya, nanti mungkin dia tak boleh hidup lama enjin. Ini saya biarkan dia idle balik lah. Saya dah tembak angin-angin tadi. Hari ni saya drain radiator coolant. Bukakan skru bawah ni kan, skru nombor 8 ni. Jadi saya cabut lah semua hose, inspect semua hose. Saya buka thermostat. Thermostat tadi saya buka, test kan. Tengok dia buka cantik, okey. Rubber hose semua saya check balik, semua tak ada masalah. Cuma saya terpaksa tukar ni. Radiator saya tukar lah. Ini yang lama punya, dia dah sengit. Dalam pun dah tak apa cantik dah, sengit lah. Sengit macam deform. Jadi saya beli baru lah. Kalau beli kat Shopee murah je, tapi saya beli kat kedai tadi. Dari kedai harga dia lebih sikit lah kan. Harga lebih sikit kalau kita beli di kedai. Tapi kualiti memang cantik lah. Ni apa model TITLIS. Kualiti cantik. Saya minta 2 getah ni. Getah untuk mounting radiator. Kalau nak beli satu set getah ni dalam RM5 lebih. Tapi saya minta free je lah getah ni. Tapi saiz dia bukan untuk radiator ni. Khas untuk radiator ni general punya. Kalau untuk radiator boleh dia dapat order RM5 lebih. Ni radiator lama ni. Dah macam ni rupa ni dah. Jadi untuk jalan dekat-dekat tak apa. Tak bocor radiator tu. Tapi untuk jalan
jauh long distance, saya rasa saya tak berapa yakin radiator tu dapat bertahan, especially kalau kita jalan long distance seorang-seorang solo dan bawa orang juga. Ni skru radiator ni tak ada apa lah. Lagi satu saya beli skru ni, skru handlebar, triple clamp ni skru. Yang lama menggunakan entah skru apa dia ambil ni. Satu dia taruh nut, satu nut besar ni dia taruh untuk pastikan skru ni muat. Dia taruh ni nut untuk ni skru di sini ya. Yang ni triple clamp yang atas ni. Jadi saya beli skru lain 30mm Allen key punya skru untuk aluminium. Dia kasar kan. Kalau kita pergi kat Shopee, skru ini dia tunjuk lebih kurang RM7 sebatang untuk clamp tu. Tapi kalau kita pergi beli kat kedai skru, satu ni 50 sen je. Tak mahal 50 sen. Ni dah jimat dah duit. Okey, kejap lagi saya nak buka spark plug tu. Spark plug sengaja saya tak nak buka lagi. Enjin boleh start apa semua kan, tapi elok tukarlah spark plug. CRE apa entah buka lah. Mungkin saya nak tukar kepada iridium ke, jadi tahan lama lagi lah. Tapi mudah sangat nak tukar spark plug kat situ. Jadi tak payah canggih-canggih sangat lah. Okey, saya nak restore kan motosikal ni. Bila dah habis radiator ni, last kali ni lah saya ada beli fuel filter. Jadi saya nak tunggu fuel filter tu dapat, saya nak tukar lah fuel filter. Lepas tu boleh saya pasangkan tangki, lepas tu baru saya boleh restore. Lain-lain tak ada apa dah nak buat motosikal ni. Saya test mudah. Okey, pasang radiator. Nanti semua skru ada, semua rubber grommet semua ada. Lalu top up air. Jadi kita biar run sikit. Hilangkan angin. Cek tak ada kebocoran. Tunggu sampai kipas berjalan. Radiator dah tukar, dah bleed semua, ram engine, bagi keluar angin apa semua. Motor ni dah boleh dipasang balik dah, semua siap. Cuma saya masih menunggu fuel filter. Jadi belah-belah belakang ni saya dah boleh buat nanti balik lah, pasang balik. Lampu depan pun dah boleh pasang balik. Bawah sailboat semua boleh pasang. Saya tengah tunggu beberapa barang lah. Footrest saya tengah tunggu. Ini hari tu yang saya buat, baru balik buka welding dia. Shaft tu boleh pakai balik, tak ada masalah. Tak ada leaking. Alternator coil saya dah tukar. Dia connector dia dekat sini. Nanti saya nak taruh dia punya splash guard tu. Splash guard tu koyak, tapi saya betulkan sikit lah. Lain-lain tayar kena tukar pasal ada tampung satu. Sebab nak jalan jauh, kalau pakai sini-sini tak apa. Kalau jalan jauh elok saya tukar tayar lah. Tayar belakang saja. Tayar depan tak ada bekas tampung. Okey, kita gunakan tayar belakang ni lebih kurang 140 kot. Bergantung pada jenama dan kualiti lah. Dalam average 140. Murah lagi daripada tu pun ada. Okey, lain-lain tak ada apa saya dah check semua. Nanti saya nak, dia dah ni, saya nak check cutout ni, rectifier ni, cutout saya nak check
Sebab masih tak ada load. Hari ni mungkin saya nak restore taruh lampu. Saya ada beli cover set baru, jadi saya nak pasang lampu punya cover set. Mentol semua saya akan tukar kepada LED. Satu tip ya, mentol depan ni H4 kan, H4, sini H4. Tapi jangan beli bulb H4 untuk motosikal, beli bulb HS1. HS1 ni dia punya power dalam 15% daripada power H4. H4 dalam 35 ke 45 watt. Kalau pakai HS1 dia baru 5 ke 6 watt. Jadi banyak-banyak jimat. Jadi bila jimat power, secara tak langsung cutout ni akan tahan lama dan coil kita pun akan tahan lama. Ini pun saya akan tukar kepada LED. Saya dah order LED. Akan tukar LED. Bila kita tukar LED, saya kena tukar ni lah, flasher punya relay atau controller ni. Saya kena tukar. Ini pun dalam 3-4 ringgit je. Jadi semua 100% lampu motosikal ni saya akan tukar kepada LED. Jadi power untuk lampu saya rasa tak sampai 10 watt. Sebelum ni headlight aja dah 35 ke 45 watt. Jadi sekarang saya kurangkan kepada hanya 10 watt. Dan power-power yang lain digunakan hanya untuk CDI, coil dan fuel pump. Lain tak ada gunakan power untuk motosikal ni. Jadi bila kita buat macam tu, cutout ni akan tahan lama dan coil kita akan tahan lama. Itu sajalah. Saya tak adalah nak taruh apa-apa ekstra pada motosikal ni macam lampu-lampu. Tak perlulah, pasal saya dah biasa ride. Saya tahu apa yang saya kendaki. Jadi apa yang perlu je saya pakai. Okeylah YouTube, untuk buat masa ni kita bye-bye kat sini. Ini saya akan buat video ni untuk 2 minggu punya job actually. Sikit-sikit. Okey, bye-bye. Terima kasih.